dan salam sejahtera semua. Baru-baru ini korang ada nampak Tuan M, dia ada keluar dekat dia punya Facebook, dia punya IG, dia bergambar dengan sebuah kereta yang warna putih. Ibarat tangan macam ni, lebih kurang gaya macam ni kan. Kau tengok belakang ni, cuba kau tengok kereta apa. Yes, ini adalah jenama daripada Polestar, ataupun lebih spesifik, Tuan M bergambar dekat Polestar 2. So beramai orang tanya kat sini. So berdirinya saya di sini adalah untuk bagi tahu kepada korang, bukanlah kita tak nak cerita pasal adakah model ini akan masuk ke Malaysia atas payung Proton ataupun ada yang katakan bawah payung Volvo, tetapi sebaliknya kita nak mengenali dengan lebih lanjut apa itu Polestar. So ramai kata rupa macam Volvo kan ni? So kita kat sini kita akan clearkan Polestar tu jenama daripada apa, bagaimana pada asal usulnya Polestar model tu yang kita lihat seperti mana Tuan M gambar ni dengan lebih lanjut. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan lonceng. So sebenarnya Polestar start ditubuhkan pada tahun 1996, di mana sebenarnya Polestar pada asalnya dia adalah sebuah racing team, di mana kerja dia adalah untuk buat kereta untuk Volvo dan akhirnya diorang berjaya memenangi Swedish Touring Car Championship. Selepas daripada 1996, lepas tu Polestar ni dijual dan dinamakan rebrand sebagai Polestar Racing. Di mana disebabkan oleh kemenangan daripada Swedish Touring Car Championship, Volvo dia nampak Polestar ni, dia kata okey, dia ni memang bagus buat kereta. So oleh pada itu, dia nampak yang orang katakan Polestar adalah satu tempat yang berbaloi untuk dia invest, di mana pada awalnya Polestar ni dia partnership dengan Volvo lah. So dia partnership dengan Volvo pada tahun 2009 pada waktu itu, di mana diorang ada menghasilkan beberapa kereta. Contohnya macam Volvo S60 Polestar Edition contohnya. Dia sama macam ni lah. Kalau BMW ada apa? M Series, M Sport, betul. Macam untuk Mercedes-Benz ada apa? Mercedes-Benz ada AMG. Sama juga Volvo dia ada versi Polestar. So that's why lah dia katakan dia plan untuk nak membeli. Dan akhirnya pada tahun 2015, akhirnya Volvo dah beli Polestar, jenama Polestar ni. So that's why lah kau tak nampak pelik lah. Polestar ni design nampak macam Volvo. Volvo nampak macam Polestar. Dan Volvo adalah pemilik dia adalah siapa? Yes, pemilik dia adalah Geely. Dan sehinggalah tahun 2017, Polestar kata, dia kena serius dan akhirnya dia decide untuk umumkan kereta elektrik saja. So maksudnya tak start tahun 2017, diorang akan fokus kepada pengeluaran model elektrik daripada jenama Polestar. So maka terakhirlah Polestar 2, di mana yang lihat, yes, ini adalah sebuah kereta 100% elektrik. Yes, memang semestinya daripada sekali pandang kau nampak rupa bentuk ni memang macam Volvo, kan? Nak membuktikan lagi, tu kau tengok dekat dari segi lampu dia, kiri dan juga kanan. Macam apa? Yes, Thor Hammer. Ini adalah lampu signature daripada Volvo. Lepas tu, kalau kau nampak kan, dia gunakan kemasan grill warna hitam dengan corak 4 segi kecil. Tetapi dia bukanlah tempat air intake sebab kereta ni kereta elektrik kan, so dia tak perlu udara masuk dalam. Dan untuk logo dia gunakan logo Polestar lah. Dia logo dia macam V, tapi satu dekat kiri, satu dekat kanan, lebih kurang macam tu. Dia lebih kurang nampak macam Citroen lah. Citroen bawah macam ni kan. Dia satu kiri, satu kanan. Lebih kurang macam tu lah. So sekarang ni kembali pada bahagian sisi lah. Untuk bahagian sisi, kita tengok dia gunakan sebuah model 4 pintu dan rupa dia macam sebuah model fastback ataupun kita gunakan word coupe lah. Yes, belakang ni memang cantik lah. Slope dia memang cantik. Dan untuk design macam ni, Polestar katakan design yang diorang buat ni sebenarnya adalah untuk memaksimumkan aerodinamik, practicality dan juga keselesaan. Lebih kepada aerodinamik lah. Itu saya setuju, selain daripada cantik, tujuan utama adalah untuk aerodinamik. Dan untuk rim, sebenarnya rim ada dua pilihan lah. Dia ada 19 inci ataupun 20 inci yang kau boleh pilih. Dan yang paling penting adalah ni, dia punya side mirror. Side mirror dia guna frameless, wait. Yang ini, seram sikit lah kalau bawa kereta kan. Especially dekat jalan KL ni kan. Mana tak puas hati, habis patah. Apa pun tak boleh. Dan sudah semestinya ada yang tanyakan, siapa pencabar utama untuk Polestar 2 ni? So, pencabar utama dia adalah model Tesla Model 3. Okay, so untuk bahagian belakang, yang ni paling cantik. Dia kalau kereta Volvo kan, sama ada S60 ke S90,
lampu belakang dia tak sambung tau. Tetapi untuk Polestar yang ni, dia orang sambungkan lampu belakang ni menjadi satu straight line. Dan disebabkan kereta ini, dia merupakan sebuah model fastback. So, kita boleh tengoklah dekat boot bahagian belakang dia agak tinggi sedikit. Dan untuk bahagian belakang, dia pun ada feature, orang katakan ciri kick sensor dan juga logo Polestar dekat bahagian belakang lah. Untuk bahagian dalam, sebenarnya dia nampak sangat-sangat clean dan sangat-sangat mewah. Dan in term untuk bahagian dalam pun, dia lebih kurang macam Volvo jugalah. Especially kalau kita tengok dekat center console dia ada satu skrin tersentuh sebesar 11.2 inci yang berbentuk portrait lah. Dan untuk Polestar 2 juga, dia adalah the first car in the world yang mendapat Google OS. So lepas ni kita boleh gunakan Hey Google lah. Selain daripada tu, dia ada Android Auto, dia ada Apple CarPlay, dan untuk sound system macam biasalah, dia ada Harman Kardon yang suara dia memang cukup premium. Dan untuk dia punya gear dia, sama macam Volvo, kecil je. Dan untuk bahagian steering, memang jelas kita boleh nampak bahawa design dia memang design Volvo lah senang kata. Cuma membezakan dia adalah, yang ni adalah logo Polestar. Dan untuk bahagian belakang, boot, dia punya boot space belakang ada 405 liter. Taklah besar sangat. So, seterusnya kita nak cerita pasal enjin. Tak ada. Kereta ni tak ada enjin. Di mana dia ada dua jenis bateri tau, yang kapasiti bateri. Sama ada 69 kW yang boleh bagi 231 PS dan juga 330 Nm torque. Dan satu lagi adalah 78 kW bateri dengan 408 PS dan juga 660 Nm torque. Dan berdasarkan Tone M punya status, dia katakan 0 to 100 untuk Polestar 2 yang dipakai ni, dia boleh pergi sampai 4.7 saat. Macam full charge, Tone M kata dia boleh pergi sampai 400 km sekali charge. Dan untuk full charge ni, daripada 0 to 100, dia akan ambil masa lebih kurang dalam 2 jam lah kalau kita gunakan DC charger, bergantung kepada kapasiti charger itu sendiri. Dan kalau kita kat rumah, kalau kita gunakan AC charger, dia akan ambil masa lebih kurang 7 jam. So, seterusnya kita nak tahu berapa pula harga kan? Macam cakap lah, sebenarnya untuk Polestar 2 ni bukanlah model yang pertama kat sini. Even sebelum ni, tahun lepas sebenarnya dah ada Polestar tu dekat sini dan dijual oleh sebagai model Recon lah ataupun model AP lah kat situ. So yang tu telah dijual. Dan untuk Polestar ni, anggaran harga Polestar 2 adalah lebih kurang antara 420,000 sampailah 500,000. Kesimpulannya kat sini, tak semestinya model itu ada kat sini dia akan dijual secara rasmi. Mungkin juga diguna pakai untuk Tone M saja ke, untuk testing ke, ataupun dah buat masa ini tak ada lagi official jenama Polestar yang dijual di Malaysia, tetapi anda boleh dapat dia sebagai sebuah model Recon lah. Sama ada, saya tak sure ada brand new Recon ke ataupun second, kita tak pasti. Tetapi model itu memang dah ada Malaysia, memang dah ada orang yang dah bawa masuk. Dan persoalan lebih penting adalah, adakah Volvo akan jual model ini di Malaysia di atas nama Polestar, ataupun Proton akan ambil sebagai rebatch? Aku rasa tidak lah. So Proton dah ada deal dengan Smart di mana dia akan start jual kereta elektrik pada Q4 tahun 2023. So aku rasa mungkin tidak lah. Tetapi kita tak tahu, apa-apa boleh jadi. Mana tahu silap-silap kalau di RBI.com dah bagi Tone M bawa, mungkin juga model Polestar ni akan dijual di bawah jenama di RBI.com. Kita tak tahu, macam-macam boleh jadi. Okay? So apa pula komen korang pasal model ni? So nyatakan dekat komen bawah lah. So aku rasa sampai sini saja video kita pada kali ini. So aku harap info ini dapat bantu yang amat take aku. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.